waktunya untuk bersama dengan Ustazah di FB IKIM FM. Kita bersama dengan Ustazah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Apa banyak khabar Yati? Ustazah. Baik-baik Itu Alhamdulillah. Yati. Masya Allah, Lama Alhamdulillah. dah tak jumpa Ustazah sebenarnya. Dan Alhamdulillah Ya, betul. Insya Allah. hari ini bersama dengan Ustazah, tajuk kita yang bakal Ustazah kongsikan adalah berkenaan dengan indahnya hidayah. Mungkin awalan ini Ustazah boleh berikan terlebih dahulu apa yang kita maksudkan dengan indahnya hidayah, macam mana kita nak rasa keindahan hidayah itu Ustazah. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh pendengar radio IKIM, semoga Allah Subhanahu Wa Taala limpah ruahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita yang berbagi-bagian bersama Yati pada pagi ini, insya-Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpagi-pagian ini insya-Allah bersamanya keberkatan. Maka insya-Allah pada pagi ini Ustazah rasa teruja, seronok sangat kerana dah lama tidak bersama dengan Yati, bersama dengan IKIM, dijemput untuk mengisikan satu ruang yang Ustazah pilih menyambung sahaja kuliah online Ustazah saban hari. Itulah sampai hari ini kepada tajuk Indahnya Hidayah. Yati yang Ustazah sayangi dan seluruh pendengar IKIM FM, kita melihat kepada apa yang dihidangkan oleh imam besar yang kita akan sebut namanya sampai kiamat insya-Allah. Itulah dia Imam Muslim yang menuliskan dalam wasiatnya yang berbunyi, hidayah atau petunjuk Allah tidak diberikan kepada sebarang orang. Kita semua orang Islam, insya-Allah, khususnya pendengar radio IKIM, kita sebutkan muslimin muslimat dirahmati Allah, bila Imam Muslim menyatakan hidayah atau petunjuk Allah tidak diberikan kepada sebarang orang. Tapi kita orang Islam, takkanlah Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan hidayah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah. Bahkan lama dah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, tapi bagaimana kita nak merebutnya untuk mendapatkannya? Kata Imam Muslim, perlu kesabaran sambil menguatkan ibadah. Jadi perlu kesabaran sambil menguatkan ibadah. Kuat yang macam mana? Ada ibadah-ibadah yang seolah-olahnya kita fahami Allah paksa kita untuk sentiasa menunaikan kewajipan kita sebagai hamba. Apakah tanggungjawab utama kita? Allah lahirkan kita ke atas muka bumi ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Benar ada ramai di kalangan orang kita yang faham ibadah itu hanyalah ibadah solat. Sesungguhnya tidak begitu. Seluruh kehidupan kita daripada celik mata tadi sampai kita akan tutup mata semula malam nanti dimatikan sementara oleh Allah, itu juga terkandung nilai-nilai yang ibadah di dalamnya. Jadi hati kalau kita perasan dalam Fatihah yang wajib dibaca dalam solat, kita ulang kalimah ihdinas siratal mustaqim, kita minta Allah tunjukkan kita jalan yang lurus. Wajib ni bacaan surah Fatihah ni, rukun ni. Kalau kita tak baca maka tak sempurna solat kita. Bukankah bermaksud di situ Allah suruh kita ucap, lafaz, paksakan diri kita, minta Allah tunjukkan kita hidayah, yakni petunjuk jalan yang lurus dalam kehidupan ini. Dan di dalam bacaan-bacaan solat kita juga, ada yang kita sebutkan dalam bacaan duduk antara dua sujud, kalimah wahdini, berikan aku hidayah, tunjukkan aku jalan. Jadi Masya Allah, dalam ruang-ruang solat yang 5 waktu sehari semalam, kita sebenarnya sedang memohon, meminta. Tapi khawatirnya kita kalau kita tak faham dengan ibadah yang Allah wajibkan kepada kita ini, hanya kita beribadah di lisan, tapi kita tidak merasa dekat pun dengan Allah. Dan segala ujian-ujian yang Allah hantarkan kepada kita, termasuk kita berada dalam pandemik COVID-19, sebenarnya Allah sedang test kesabaran kita. Maka patutlah kata Imam Muslim, untuk mendapatkan hidayah itu perlu kesabaran sambil menguatkan ibadah. Ini yang Ustazah nak kongsi sebagai mukaddimah pada pagi ini, Yati, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah. Alhamdulillah Ustazah. Saya yakin dan percaya semua orang sedang perlukan
yang namanya hidayah. Sebab bila kata tentang hidayah, kita tak tahu jalan mana yang kita nak tuju, jalan mana yang kita nak lalu Ustazah. Sebab kita masih lagi di atas Betul. muka bumi Allah SWT ini yang perlu melalui setiap titi-titi langkah kita kena ada Ustazah. Jadinya Ustazah mungkin boleh berikan sedikit panduan lah Ustazah. Macam mana sebenarnya kita nak meraih hidayah itu supaya kita dapat merasa indahnya. Baik, Masya Allah. Yati Ustazah risau juga orang buka-buka radio pagi ni duk kata kita ni dah Islam lama dah. Buat apa kita nak minta hidayah lagi? Betul. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada kita orang beriman. Kita hari-hari nak upgrade diri kita daripada Muslim menjadi mukmin. Hatta orang beriman itu tidak pernah bercuti ataupun menyatakan left group lah daripada minta hidayah. Konon-kononnya dah mencapai satu level orang beriman. Tidak. Sebab itu ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dirinya, Masya Allah, yang memakbulkan segala doa, yang menunaikan segala hajat. Jadi kita nak maklumkan kepada diri kita, minta sahaja dengan Allah. Dan orang yang bercita-cita, orang yang minta untuk kekal dalam hidayah ini, bagaimana usahanya ke arah itu. Yati kitab ini mengajarkan kita kan tentang panduan atau tips yang Yati tanyakan tadi. Ada beberapa perkara yang Ustazah nak kongsikan. Yang pertama disebutkan adalah memuji-muji Allah. Kalau disebutkan memuji-muji Allah kan, Ustazah Asma Harun dalam slot tarbiyah selalu memperdengarkan kepada kita tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Okay, salah satu jalan untuk kita memuji-muji Allah. Ya, Al-Khaliq itu, pencipta kita itu yang sebaik-baiknya layak untuk kita dapat, untuk kita memuji-mujinya. Bukan kita menyampaikan puji-pujian yang melampau-lampau kepada makhluk Allah yang tak selayaknya, yang tidak ada kesempurnaan. Kerana apa kita disuruh perbanyakkan menyebut nama Allah daripada menyebut nama makhluk? Supaya ia menjadi satu kebiasaan kepada kita. Terkadang Yati kesian, kita duk kata nak minta hidayah daripada Allah. Nak kekal dalam hidayah, nak mati dalam hidayah, dan kita bercita-cita semuanya, seluruh pendengar IKIM FM yang Ustazah kasihi, ingin mati dalam husnul khatimah. Antara ciri husnul khatimah itu kekal dalam hidayah. Jadi bertanya kepada diri, okay, waktu memuji Allah tu bila? Waktu perut kita sedang kekenyangan sajakah? Kita sendawa, Alhamdulillah. Kan? Kemudian saat kita mendapat satu trofi, kita berada di pentas-pentas, minta maaf sebut, masih lagi berada di pentas maksiat, berpakaian bermaksiat, kita bergaul dengan orang-orang yang tidak digalakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi lisan menyebutkan Alhamdulillah. Lalu dengan Alhamdulillah inikah kita masih terus-terusan ingin bermaksiat kepada Allah? Maka tepuk dada, tanya iman. Itulah yang namanya, kata Imam Muslim, hanya memuji Allah di lisan. Sampai kepada daripada kerongkongan keluar di lidah. Tapi tidak daripada kerongkongan turun ke dalam hati kita. Saat kita memuji Allah dengan lafaz Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bagaimana cara kita memuji itu? Untuk kita transfer, pindahkan ke dalam bentuk amal soleh yang kita lakukan. Kalau kita masih bermaksiat kepada Allah tetapi kita memuji-muji Allah, jelas sangat kita golongan orang munafik yang hanya indah di bibir, hanya indah di zahir, tetapi tidak demikian pada batinnya, na'udzubillah. Ini yang pertama Yati tanya, cukup tak kita memuji-muji Allah? Okay? Yang kedua, kita ingin mengingat akhirat. Dalam mengingat akhirat, Yati, kita tanyakan kepada diri kita, kita lama hidup kat dunia ataupun kita lama hidup dekat akhirat? Sebab bila digambarkan dalam kitab ini, sebenarnya 1000 tahun di dunia setimpal dengan ukuran masa sehari di akhirat. Ada pelbagai versi kita dengar. Tetapi betapa kecilnya nisbah umur kita di dunia ini berbanding di akhirat. Kalaulah kita boleh gambarkan nikmat dunia ini hanya 1/100 daripada nikmat akhirat. Ketika kita mendapat nikmat, seronoknya anak dapat cemerlang dalam peperiksaan, kita pun melafazkan Alhamdulillah. Suami kita dinaikkan pangkat, kita pun melafazkan Alhamdulillah. Terkadang hanya dengan menyebut nama Allah di lisan kita, kita mula menjauh dengan Allah. Kerana ada jenis manusia, na'udzubillah, yang dulunya tidak mendapat anugerah, kini disebut dijulang telah mula jauh. Kan? Di zahirnya menyebut Alhamdulillah. Tetapi lagi naik pangkat, lagi jauh kepada Allah. Lagi panjang umur, lagi banyak ilmu, lagi banyak harta naik tahta, lagi jauh daripada Allah. Inikah yang dikatakan orang mengingat akhirat? Sedangkan kehidupan ini, kita melalui dunia yang mana pasti nanti kita akan mati.
Yati telefon Ustazah tadi, Ustazah berada di perkuburan menziarahi pusara bonda. Jadi bila Yati telefon Ustazah baru lepas cakap dengan Ustaz, kata Masya Allah begini sepi kubur ini. Padahal hari Jumaat ada gotong royong orang masjid, Masya Allah kan, satu kelompok bahagian sana, satu kelompok bahagian sini. Kita kata abang, orang yang dimatikan oleh Allah dekat atas puncak sana. Mula-mula tanah perkuburan itu dibuka, kita tengok mungkin di sana ada tok kita, nenek moyang kita yang mati pada usianya 40 tahun. Tapi ternyata mungkin dia telah dikuburkan selama 50 tahun. Ternyata mati itu lebih lama daripada hidup. Sudah pun lama menunggu pula yaumul mahsyar, menunggu pula saat kita diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala natijahnya syurga ataupun neraka. Maka bila kita berfikir demikian, yakin, percaya kehidupan kita ini semata-mata adalah untuk akhirat kita, bukan untuk dunia kita semata-mata. Samalah macam musim Covid ini, kalau Ustazah boleh sebutkan Yati, kita takutkan kepada Covid ini Yati, tak salah. Sebab memang hari-hari Ustazah kagum tekunnya media, radio, TV memperingatkan patuh SOP, jaga jarak. Subhanallah, Ustazah ceramah di masjid-masjid, Ustazah sebut perkara demikian. Tetapi kalau kita sudah tersilap hanya takutkan Covid yang makhluk itu, persiapan kita paling kurang pun hanya sehingga ke tarikh mati. Ada ramai orang takut dengan Covid, tapi kerana apa? Takut mati Ustazah. Tidak beriman ke bahawa tanpa Covid pun kita mati juga? Jadi mari kita buat persiapan untuk akhirat kita, untuk hari kematian kita yang bukan mesti asbabnya adalah Covid. Jadi kita hidup ini jaga patuh SOP seperti yang disarankan oleh ahlinya. Itulah dia KKM. Kerana apa kita nak sebutkan? Kita nak bertemu dengan Allah itu pasti. Ajal itu akan datang tak menunggu kita. Satu saat tak tunggu, satu saat tak boleh dipercepatkan. Jadi kalau kita jaga diri kita untuk takut akan mati pertemuan yang sebenar dengan Allah, apa pun kita akan buat persiapan. Bukan saat Covid saja kita buat persiapan. Ini maksud Ustazah bahawa kita sentiasa mengingat akhirat. Bila ingat akhirat, takkan bermula akhirat tanpa kematian. Maka masuk ke alam barzakh, itulah permulaan akhirat kita. Lalu bagaimana persiapan kita saat itu? InsyaAllah bila orang mengingat akhirat ini Yati, kita akan terus menyatakan kepada diri kita, inilah orang-orang yang kekal dalam hidayah Allah. Yati alang-alang menyebut akhirat tadi. Yang ketiga, Imam Muslim menyebutkan juga mengingat mati. Dalam keadaan mengingat mati, apa saham-saham yang kita kumpulkan. Okay? Jadi Ustazah sebut, kalau atas dunia ni orang bekerja tanya, kau mencarum tak KWSP? Tanya macam tu kan Yati, kumpulan wang simpanan pekerja. Jadi Ustazah pun kata, marilah kita hari ini Masya Allah, kita kumpul sama-sama KASA. Apa pula tu? Kumpulan amal simpanan akhirat kita. Kerana apa? Dengan amal ni lah Yati dekat akhirat, masuk dalam kubur. Semalam Ustazah mengaji, ada seorang yang jatuh air mata. Ustazah, saya dah tak peduli dah yang lain. Dia kata, saya nak sangat pandai baca Al-Quran. Kerana saya tahu bila saya masuk dalam kubur nanti tak ada siapa yang boleh tolong saya. Nanti Allah akan tanya, baca Quran tak orang ni? Sebab tu Al-Fadhil Ustaz Ahmad Dusuki kita, Ustazah dengar di Radio Aikim Yati. Dia pernah sebutkan, dia kata apa? Jangan minta mati dulu kalau kita belum boleh baca Al-Quran. Masya Allah. Kerana ini amalan-amalan kita membaca Al-Quran atas dunia, teranglah barzakh kita. Itu baru step yang pertama. Belum lagi nanti di titian sirat, belum lagi melalui mahsyar Allah. Semua ditanya tentang amal. Dah amal ni bukan kuantitinya saja. Banyak mana amalmu bukan. Tapi kualitinya. Nak dapat kualiti amal ini dengan mengingat mati. Nak dengki kat orang tak jadi. Sebab kita ingat kalau aku mati nanti, nak dendam kat orang tak jadi. Sebab kalau aku mati nanti, insya-Allah amal bukan saja kuantitinya, tetapi bila berkualiti amal itu, di situlah ada keikhlasan dalam amal. Bila sudah ikhlas, insya-Allah syaitan nak datang kacau, terpelanting balik Yati. Sebab apa? Sebab orang ini beramal dalam hati yang penuh dengan ikhlas. Masya Allah.
Boleh lagi Yatim? Kita berhenti rehat sekejap Ustazah ada. Ustazah. Okey, Okey, boleh. kita Nanti berhenti rehat Ustazah seketika. sambung lagi dua, Ustazah kongsikan insya-Allah. Baik, Baik berbaki Yatim. dua kita sambung lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, Baik, teruskan bersama insya-Allah. kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Informa. Alhamdulillah kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian tarbiyah bersama dengan Ustazah Muzayana Abdullah. Ustazah Zai hari ini bawakan tentang tajuk indahnya hidayah. Masya-Allah, sebab itu yang kita sangat-sangat dambakan dalam kehidupan kita. Kita tak nak jalan sorang-sorang, kita tak nak jalan dalam keadaan Allah lepaskan kita. Dengan kita nak jalan dalam keadaan Allah sentiasa ada dengan hidayahnya. Masya-Allah. Dan dapat taufik lagi lebih-lebih lagi Ustazah kan. Jadi Ustazah Amin. ini berikan kita panduan macam mana sebenarnya kita nak memperoleh hidayah tersebut. Memuji Allah SWT, mengingati mati. Seterusnya Ustazah untuk sama-sama kita kongsikan. Baik Yati, Alhamdulillah. Terima kasih, Masya Allah. Ustazah sayu pula bila hati sebutkan kita tak nak Allah lepaskan kita kan. Kita nak Allah datang, Allah pimpin kita dengan hidayah. Itulah dia, pertama memuji-muji Allah, kedua mengingat akhirat, yang ketiga mengingat mati. Kita masuk yang keempat Yati, jangan ujub dan jangan riak. Masya Allah. Tadi Ustazah ada menyebutkan tentang amal bukan saja kuantitinya tapi dari segi kualiti. Nak dapat kualiti amal ni, Masya Allah, Ustazah percaya dengan hati yang penuh dengan keimanan kepada Allah. Dengan akal kita yang insya Allah sentiasa di masjid hari ini, surau, Selangor, KL, kita tak dapat untuk hadir lagi ke majlis-majlis ilmu. Tetapi orang yang sibuk untuk mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan mendengar secara di alam maya macam yang kita buat pada pagi ini Yati. Okay, jadi maksud untuk apa? Dengan ilmu kita akan boleh memberitahu kepada hati kita, hey stop, ni sedang ujub ni sedang riak ni. Maka kita tak ada satu scanner khas untuk kita bagi tahu, oh jangan ikut orang tu ujub tu, orang tu riak tu, bahaya dalam amalnya. Tidak. Okay, siapa yang scan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang CCTV-nya tidak pernah off. Jadi kita mengumpul amal, khawatirnya kita balik bertemu dengan Allah nanti, kita seolah-olah mengusung guni, tengok-tengok nak dipersembahkan kepada Allah. Ini kantung amalku ya Allah, rupa-rupanya bocor Yati. Kerana apa bocor? Kosong kantung amal itu, ternyata di-scan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah amal yang lahir daripada hati yang ujub dan riak. Na'udzubillah. Jadi hati ini akan memberitahu kepada kita bila datang puji-pujian. Tadi dah belajar dah nak dapat hidayah, banyak puji Allah. Maka dalam satu bab lain Ustazah terjumpa memuji-muji makhluk ini, Masya Allah, kalau melampau-lampau jadi berdosa di sisi Allah. Lagi-lagi yang memuji jenis memang nak kipas, nak aircon tu hati. Benda tak betul sebenarnya. Tapi dia sengaja nak memuji. Sebab apa? Nanti kalau tak puji bos tak dapat naik pangkat. Contoh. Jadi perkara ini semuanya menyerlahkan kemunafikan. Justru kata Imam Muslim dalam kitab ini, penyakit ujub ibarat api dalam sekam. Boleh merosakkan pahala kebajikan yang kita buat. Apa sebenarnya ujub ni? Dia syok sendiri. Dia puji diri dia. Orang tak puji, dia kata aku rasa aku yang paling hebat kat sini. Aku rasa kalau tak ada aku ni, surau ni tak siap ni kot. Contoh Yati. Okay? Lebih dahsyat lagi jika menimbulkan riak atau bangga diri, yang mana Allah kerap sangat memberi amaran. Sesiapa yang memakai sifat riak, tidak akan mencium bau syurga. Riak tu kerana dipandang oleh para alim ulama kita satu unsur daripada syirik khafi. Syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi, kita tak sedar. Tapi percayalah duhai hati, kita tahu dengan panduan Quran, dengan panduan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita tahu amal kita yang mana telah riak. Maka cepat-cepat istighfar, cepat-cepat pohon ampun kepada Allah, bertaubat sungguh-sungguh. Kerana apa? Amal yang kita lakukan ini bagi orang yang mendapat hidayah semata-mata dipersembahkan kepada Allah. Yang kelima Yati, Ustazah sebutkan, memperbaiki kekurangan diri dan menutup aib orang lain. Memperbaiki kekurangan diri. Sentiasa dalam hidup ini buka je mata pagi tadi untuk bertaubat atas dosa-dosa semalam. Buka je mata hari ni amal soleh apa yang kita nak top up. Semalam tu rasa macam tak cukup. Syukur Allah tak matikan kita dalam mati yang sementara. Tidur malam tadi tu Allah masih bangkitkan. Pegang orang sebelah masih ada.
tengok masa dinding rumah kita bukan lagi dinding-dinding barzakh seperti mana ada sebahagian daripada kesayangan-kesayangan kita yang dimatikan Allah dalam tidurnya. Jadi hati tak fikir untuk hari ni kita nak masukkan dalam Facebook, nak aibkan orang tu biar seluruh orang tahu. Tak acilah kalau kita seorang tahu. Lah, untuk kita lihat kekurangan diri kita. Banyak sangat aib diri. Tapi kenapa nampak kita macam okey saja-saja. Maha baiknya Allah yang melindungi kita. Jadi hati kita nak sebutkan kadang-kadang kan kalau Ustazah boleh kaitkan. Orang kata kenapa ya Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang di mutaakhir ini yang kita tengok dalam gelombang ketiga ni orang duk tanya-tanya. Ustazah tak ada simptom pun tiba-tiba Masya Allah masuk ICU. Inilah COVID. Ustazah kata kita akan menjadi manusia yang sentiasa bertanya-tanya kenapa Allah, kenapa Allah, kenapa Allah. Sepertinya orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar. Jawapan kalau Allah sembunyikan itu, bukankah keimanan kita yang beriman kepada hari akhirat, yang percaya satu hari nanti ajal akan mendatangi kita tanpa apa-apa signal. Tak mesti tua, tak mesti sakit. Lalu kita faham, Masya Allah, COVID ini sebenarnya ada hikmah yang sangat besar. Allah nak tarik kita mendekat kepada dia. Nanti bila ajal kita datang pun tak beri apa-apa simptom, tak beri apa-apa tanda. Hanya buatlah persiapan. Kita tak nampak Allah sahih. Kita tak nampak virus tersebut. Tapi kenapa seolah-olahnya kita takut sungguh-sungguh. Kalau tak buat nanti kena denda 1,000 Ustazah. Kita tak sedar denda Allah yang maha besar itu terus dihumban ke dalam azab neraka Allah. Jadi cek, hisab diri kita sendiri. Bukan sibuk dengan aib orang lain. Kita hari ini buka-buka mata seolah-olah bukan kita berhubung dengan Allah. Hablum minallah dulu. Kan? Kita capai handphone kita dulu. Oh, WhatsApp ni semalam tak jawab. Rupanya dia bagi tahu jiran kita ni dah buat kejahatan demikian-demikian. Kita rasa rugi kalau kita tak sebarkan kepada sipulan-sipulan. Na'udzubillah. Inikah orang beriman yang nak kekal dalam hidayah, yang nak mati dalam redha Allah, yang bercita-cita nak husnul khatimah. Ini yang Ustazah boleh sebutkan sebagai panduan untuk mendapat hidayah yatim, insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustazah. Terima kasih pada rakan-rakan juga yang sebenarnya di FB IKIM FM, selain daripada tekan butang share, mereka juga tulis nota. Tulis nota supaya lebih ramai lagi sambil-sambil dengar, sambil-sambil tu dapat hadamkan apa yang Ustazah Muzayyanah kongsikan. Cumanya Ustazah, saya kadang-kadang tertanya-tanya, siapa je manusia ataupun golongan yang berhak untuk mendapat hidayah daripada Allah, Ustazah? Masya Allah, Yati macam tahu je Ustazah nak kongsikan apa ni. Ustazah Yati ketika membaca kitab ini, Masya Allah, ada tak dalam list ini, dalam senarai ini, diri Ustazah sendiri. Kita macam tu, bila kita belajar, Masya Allah, bukan kita nak mengejar berapa ramai orang yang ikut kita, lalu kita stres orang tak ikut kita. Tapi bila kita belajar, kita rasa diajar tak dengan ilmu yang sedang kita belajar. Kerana sebenarnya ini adalah tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang berhak mendapat hidayah. Dalam kitab ini Yati dituliskan ada 7 golongan. Mari kita tengok satu persatu. Pertama, pemimpin yang adil. Masya Allah, pemimpin yang adil. Kita bila sebut je pemimpin, mulalah kita terpandang orang tu, orang ni. Dekat office saya tu Ustazah, bos dia langsung tak layak jadi pemimpin. Kat negeri saya tu Ustazah, kat kampung saya tu Ustazah, dekat negara saya tu Ustazah, mula kita nampak orang lain. Kita tak sedar sebenarnya diri kita ni Yati adalah juga pemimpin kepada siapa sahaja yang di sekeliling kita. Ini Nabi SAW yang bercakap, dan kita nanti akan dipertanggungjawabkan dengan setiap apa yang kita pimpin. Ustazah terkesan Yati, apabila disebutkan baru ni Ustazah mengikuti kuliah kan, Habib Ali menyebutkan, Masya Allah, Ustazah boleh kongsikan perkara-perkara yang baik ini sebab Ustazah terkesan. Tak acilah Yati kalau Ustazah seorang-seorang terkesan. Betul. Yang mana Ustazah mengiyakan sangat-sangat ni, Masya Allah. Ini juga yang Ustazah selalu sebut. Tapi tak sama bila kita cakap, sampaikan dengan kita mendengar. Sebab tu Masya Allah, just stay at home ni bagi Ustazah rahmat besar. Ustazah boleh mengumpul banyak ilmu daripada orang-orang alim kita, Masya Allah. Dia menyebutkan apa Yati, raja kita ni dalam diri kita ni sebenarnya adalah negara kecil sebelum kita membentuk satu negara besar. Pertamanya Yati, hati kita ni sebenarnya adalah Perdana Menterinya. Masya Allah. Raja Perdana Menterinya. Jadi siapakah penasihat? Mana ada agung, mana ada Perdana Menteri yang tidak ada penasihat? Penasihatnya adalah akal. Masya Allah.
Jadi hati dan akal ini akan memimpin 7 anggota, yakni tentera-tentera rakyat jelata dia. Siapa Yati? Pertamanya, bagaimana akal kita, hati kita mengarahkan, hey mata, tengok mana je hari ni. Kalau terpandang maksiat, kita nak toleh 2-3 kali ataupun kita stop. Stop terus. Sebab aku sedang taat kepada Allah, menggunakan mata bukan ke jalan maksiat, tapi untuk tunduk kepada Allah, untuk kita kekal mendapat hidayah. Yang kedua, Yati, telinga kita. Oh, kadang-kadang kita tak nak ngumpat, tapi kita termendengar. Bila dah termendengar, tersyok pula. Kita tak nak terlari pula daripada tu, Yati. Jadi maksudnya kita nak sebutkan apa? Kita sengaja menyiapkan telinga kita ini untuk mendengar perkara-perkara yang jahat. Itu arahan hati lah tu. Hati yang busuk, hati yang suka mendengar keburukan orang lain. Na'udzubillah. Kemudian kita ada mulut ataupun lisan yang ketiga. Kita arahkan mulut kita, dimasukkan ke dalamnya apa sahaja. Bicara daripada lisan kita, yang Nabi SAW pernah satu ketika dulu memegang lisannya yang mulia, menyatakan ke hadapan para sahabat berapa ramai orang yang dinerakakan hanya kerana ini, memegang kepada lisannya yang mulia. Itu yang ketiga. Yang keempat, Yati, kita tengok, Masya Allah, tangan kita ni mengambil yang hak semata-mata ataupun kita sibuk nak mengambil hak orang lain. Kemudian yang keempat, Yati, perut kita ni, apa yang terkandung di dalamnya. Main sedap je tak fikir halal haram. Na'udzubillah. Yang keenamnya adalah kemaluan. Minta maaf, dilampiaskan kepada mana? Yang halal ada di rumah tetapi sengaja mencari yang haram di luar rumah. Yang terakhir, tentera yang ketujuh yang diarahkan oleh hati dan akal tadi adalah kaki kita dilangkahkan ke mana. Jadi kalau yang ini, kita sedang membentuk satu kepimpinan ataupun negara yang baik dalam diri kita, dicampakkan kita ke bumi yang mana pun, insya-Allah kita akan menjadi satu benih yang baik, pemimpin yang boleh mempengaruhi persekitarannya juga turut baik. Jadi jangan dulu salahkan orang tu orang ni, kita ni sudah menjadi pemimpin yang adil atau tidak. Kalau sudah menjadi pemimpin yang adil, jangan risau. Hidayah Allah itu akan sampai pada kita. Tapi kalau kenapa macam jauh sangat dari hidayah Allah, tak ditunjukkan ke jalan yang mudah, hanya kesukaran-kesukaran untuk beribadah kepada Allah. Kan? Kita boleh bertahan mata kita berjam-jam untuk benda maksiat, tapi untuk sujud 2 rakaat tahajud di malam hari, kenapa sukar sangat? Cek diri. Wahai para pemimpin, adakah kita sudah pemimpin yang adil? Satu. Yang kedua, Yati, pemuda yang masih hidupnya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Yati bagi tahu Ustazah ya, kalau nak rehat, sebab Ustazah tak nampak Yati ni, kita bukan dalam konti kan. Pemuda yang masa hidupnya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Masya Allah. Kenapa dinyatakan pemuda? Ustazah biasa sebut dalam kuliah-kuliah Ustazah Yati, alangkah indahnya kalau kita menjadi orang muda yang tua amalnya daripada usia muda. Sebab kita belum tentu lagi tua. Cemburu Ustazah, yang belum tua ni, bila nampak orang-orang tua menghuni rumah-rumah Allah, masjid, surau. Allah Tuhan, Engkau kekal dan matikan dia dalam hidayah-Mu ini, ya Allah. Tapi Ustazah risau dengan orang-orang muda yang belum menekuni majlis-majlis ilmu, berada di soft-soft solat berjemaah, seolah-olah mereka yakin mereka akan menuju tua. Belum tentu. On the way tua itu, wahai orang muda, bila-bila masa kita boleh dimatikan oleh Allah. Maka nak dapat hidayah, jadilah pemuda yang masa hidupnya digunakan untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Masya Allah, ini orang yang berhak mendapat hidayah. Hatinya selalu terikat, dekat dengan masjid. Makna hari ni Yati orang dah mula meronta-ronta. Ustazah kenapa AJK je boleh pergi masjid, pergi surau. Kami pun nak pergi masjid surau juga. Sabar dulu sayang. Jadikan rumah kita sebagai masjid, sebagai surau, sebagai madrasah. Kejutkan seluruh ahli keluarga kita. Jadi imam kepada anak-anak kita. Buat majlis taklim walaupun 5 minit. Kuliah 5 minit untuk anak-anak kita dalam rumah. Subhanallah. Ini tanda hati orang yang dihalang ke masjid tapi masih memasjidkan rumahnya. Kita tengok nanti bila masjid telah dibuka, orang-orang ini betul tak berlumba-lumba ke masjid. Kalau tinggal cakap sahaja bikinnya tidak, jauhlah kita daripada golongan yang mendapat hidayah Allah. 3. Yang keempat, Yati, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah. 2 orang. Ustazah mencintai Yati kerana Allah, rindu nampak nama Yati call Ustazah tadi, Masya Allah.
Semoga keberkatan untuk Yati, keluarga Ustazah Yati, juga. semua Amin. siapa Amin. sahaja. Ya Allah. Kita bersaudara kerana Allah atas nama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bertemu dan berpisah kita kerana Allah semata-mata. Orang yang punya nawaitu macam ni. Bukan kerana apa, muslimin muslimat dirahmati Allah nak kawan dengan yang kaya-kaya saja. Nak menyantuni BFF kita sahaja. Orang yang menyakiti kita ni kita ketepikan terus. Kita langsung tidak doakan dia. Bahkan terpalit benci di dalam hati kita. So macam mana kita nak duduk di kalangan orang yang mendapat hidayah daripada Allah. Yang kelima, Yati, lelaki yang diajak berbuat maksiat oleh wanita bangsawan lagi cantik. Tetapi dia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Allahu Akbar. Biasanya orang bermaksiat bila ada peluang. Seorang lelaki didatangi oleh wanita, bangsawan, kaya raya, cantik, seksi di hadapannya. Tak ada orang melihat bila-bila masa boleh melakukan perkara yang bermaksiat kepada Allah. Tapi dia berhenti daripada maksiat itu. Lalu di lisannya menyebutkan, saya takut kepada Allah. Kenapa disebutkan lelaki, Yati? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki ini pemimpin kepada perempuan. Jangan pula yang perempuan ni kata, oh kalau macam tu kita bolehlah ustazah ngorat-ngorat sana sini. Tak. Maksudnya dalam agama, apa sahaja yang diperintahkan kepada lelaki, perempuan ikut sama. Tapi cara orang lelaki menutup aurat dengan cara orang perempuan menutup aurat sudah pasti tak sama. Jangan terbalik, kita tukar. Okey, tukar sekejap. Seminggu ni saya jadi lelaki, abang jadi perempuan. Tak boleh. Sebab itu dah hak yang Allah berikan kepada kita. Yang keenam, Yati. Orang yang bersedekah secara sembunyi sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Allahu Rabbi. Bersedekah secara sembunyi. Tangan kirinya, muslimin muslimat dirahmati Allah, tak tahu apa yang disedekahkan. Jadi bila kita menyebutkan tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu, ini maksudnya apa? Tapi jangan risau. Bila kita faham macam ni ustazah, habis tu bos saya hari tu bagi cek 50,000. Kemudian dia paparkan, siap masuk TV lagi. Muslimin muslimat, tadi kita dah belajar, jangan scan hati orang. Sebab Quran bagi tahu, jangan batalkan pahala sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati si penerima. Boleh kita war-warkan. Baik untuk kita sembunyikan. Tapi war-warkan itu untuk apa? Untuk mengundang orang lain boleh tiru sebiji apa yang dia lakukan. Jadi wah, kalau bos 50,000, wajarlah dia bos kot. Kita mulakanlah dengan RM5. Tapi kempen kita berusaha. Bos tu bolehlah 50,000 duit syarikat kot. Kita ni jom kita pejabat ini menabung RM5 untuk seminggu. RM5 untuk seminggu. Cukup hujung bulan, kita tolong bayarkan yuran tahfiz anak kawan kita. PKP ni suami dia tak bekerja. Contoh. Semua ni kita boleh buat untuk apa? Untuk dijadikan contoh. Orang puji pula, wah hebatnya kamu bagi 50,000 segedebuk macam tu. Jangan kita menyatakan, kerana aku kaya lah ni, kerana aku hebat lah ni. Kalau Allah tidak berikan rezeki seumpama itu, kalau Allah tidak menggerakkan hati menjadi orang yang pemurah itu, kita akan menjadi manusia yang tidak mendapat hidayah Allah. Jadi cek diri kita. Terakhir, yang ketujuh, Yati, siapakah orang yang berhak mendapat hidayah ini? Orang, kalau tadi kata pemimpin yang adil tu bukan saya. Pemuda masa hidupnya digunakan untuk beribadah bukan saya. Orang yang hatinya terikat ke masjid bukan saya. Dua orang mencintai kerana Allah bukan saya. Lelaki diajak berbuat maksiat oleh wanita tapi mengatakan aku takut Allah bukan saya. Orang bersedekah secara sembunyi bukan saya. Contoh. Tetapi yang ketujuh ini bagi Ustazah tak ada alasan, semua kita boleh buat. Orang yang selalu berzikir pada waktu menyendiri sampai mencucurkan air mata. Allahu Akbar, Yati. Bila kita sebutkan ini hanya berzikir. Ustazah selalu sebut dulu di Radio Aikim, Ustazah tiru kan, sifu Ustazah. Kita semua suka dengan bahasa beliau. Apakah itu? Ustaz Fahrul selalu sebut. Orang yang hebat ni apa? Orang beriman ni apa? Diamnya adalah fikir, cakapnya adalah zikir. Masya Allah. Bila buka je mulut, zikir. Kalau zikir ni orang faham subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu saja.
Tapi sebenarnya kita qaulun ma'ruf, sedang bercakap yang baik-baik, itu pun kita sedang berzikir kepada Allah. Kenapa ditamsilkan begitu? Kerana bila dia buka mulut, dia boleh untuk bercakap jahat. Tapi dia teringat Allah sedang memandang aku. Bukankah itu bermaksud zikrullah, sedang mengingat Allah? Dia hanya gunakan buka je mulut berzikir. Kalaupun tidak di lisan, di hatinya. Pada waktu bila nikmatnya zikir ini Yati, saat kita menyendiri, tak ada siapa yang tahu. Silakan untuk sekarang saling challenge dalam Facebook masing-masing. Jom sepenuh Rabiul Awal kita dapatkan 1000 zikir selawat setiap hari. Kita kumpulkan dapat 100,000 selawat dalam bulan Rabiul Awal. Tak salah untuk saling memberi semangat. Tapi jangan setelah, wah engkau dah dapat 1000 kali walaupun baru pukul 2 petang, hebatnya engkau. Kita dah mula ujub tadi, dah mula riak tadi. Jadi indahnya, lazatnya zikir dibuat pada waktu sendiri hanya sekadar dengan kalimah yang paling menggetarkan hati. Allah, Allah, Allah. Percayalah, air mata kita akan tumpah. Rindunya kita kepada Allah yang menghantarkan nikmat tanpa henti kepada kita. Walaupun saat ini kita dalam musibah, bila kita memandang maha baiknya Allah akan tersembunyi satu persatu, terpamer di hati kita, di mata kita. Betapa banyak besarnya nikmat Allah yang belum kita syukuri. Jadi insya-Allah Yati, semua ini akan menggolongkan kita di kalangan orang yang jangan risau, sentiasa disuluh oleh Allah, sentiasa mendapat cahaya, sentiasa mendapat petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah itulah yang Ustazah nak kongsikan. Masya-Allah, terima kasih banyak Ustazah. Ini panduan yang sangat hebat Ustazah. Checklist untuk kita semualah sebenarnya untuk dapat hidayah, pimpinan hidayah Allah di dunia, mendapat arasy Allah di akhirat nanti insya-Allah. Masya-Allah. Dan kita sampai ke hujung-hujung Ustazah. Kita ada beberapa minit saja lagi yang tinggal. Mungkin kita boleh simpulkan dengan macam mana sebenarnya kita nak kekal hidup dalam hidayah Allah SWT. Semoga kita dapat rasa kemanisan hidayah tersebut Ustazah. Silakan. Baik, Masya Allah. Tolonglah kita mulakan dengan solat kita. Kan? Kita mulakan para pendengar IKIM FM yang Ustazah kasihi sangat-sangat. Kita mulakan dengan perbetulkan solat kita. Dalam Just Stay at Home ini, berapa ramai yang memulakan dengan cari orang-orang tertentu. Yati tak kerjakan hari ni, boleh tak tolong semakkan saya punya bacaan solat. Contoh, Yati pun buka lah buku panduan solat anak tadika kecil tu kan. Contoh, okey saya semak, wah awak punya ni salah ni, orang duk sebut wa mahyaya, awak sebut wa mayahya. Contoh, kita cek satu persatu dan tengoklah daripada kecil kita bersolat tapi kita tak faham apa yang kita baca. Rupa-rupanya Allah paksa dalam bacaan-bacaan solat kita tu ada untuk bagaimana kita merintih untuk mendapat hidayah daripada Allah. Dan orang yang khusyuk dalam solatnya, yang menjaga sungguh-sungguh solatnya, sebenarnya di luar solat pun dia sedang solat. Apa maksud? Itulah dia qauli, percakapannya sentiasa betul. Itulah dia fi'li, perbuatannya hanya kepada perkara-perkara yang Allah suka, Nabi suka. Kemudian qalbinya sentiasa diperbetulkan. Untuk Allah ni kenapa nak riak? Untuk Allah ni kenapa nak ujub? Dan bila kita buat segala-galanya semuanya untuk Allah, sudah hilang segala lelah. Dalam sabar kita kekal, istiqamah, tidak ada lelah. Kerana hidayah Allah ini akan memimpin kita terus-terusan. Aku hidup dan mati untuk Allah. Inilah dia Yati. Semoga bermanfaat. Ustazah pohon ampun. Maaf banyak-banyak. InsyaAllah Yati ada peluang kita bertemu lagi. Minta maaf Yati. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah untuk perkongsian pada hari ini. Sangat-sangat bermanfaat untuk sama-sama kita suluh hidup kita. Cari dan juga belajarlah Ustazah kan. Walaupun baru hari ini tahu tak apa. Sekurang-kurangnya dapat tahu hari ini dan mulakan. Moga-moga hidayah sentiasa bersama dengan kita semua. Jangan berhenti belajar. Mudah jangan berhenti buka IKIM FM. Banyak sangat ilmu dalam itu. InsyaAllah. Amin. Terima kasih banyak Ustazah. Sampai bertemu lagi minggu akan datang insyaAllah. Masa-masa akan datang. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami.